Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam segmen Kisah Misteri dan Mistik pada episod yang ke-10. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi like Facebook page saya iaitu Edi Taki, dan tak lupa juga pada yang subscribe di YouTube. Jadi kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe, tanda sokongan anda lah. Jadi kisah pada episod kali ini, kirimannya datang daripada Yop yang berasal daripada Ipoh, dan kejadian yang berlaku apabila beliau menginap di salah sebuah hotel yang terletak di kawasan Lumut, Perak. Jadi perlu diingatkan pendengar semua, kisah yang bakal saya kongsikan ini jangan anda percaya dan ingatlah hanya sekadar hiburan. Jadi, tanpa membuang masa, dengarkan Kisah Misteri dan Mistik. Salam kepada semua. Nama saya Yop dan saya ingin berkongsi kisah ataupun pengalaman yang telah saya alami sewaktu menginap di salah sebuah hotel bajet di Lumut, Perak. Okey, waktu tu Yop dan isterinya baru saja berkahwin dan memutuskan untuk ke Pulau Pangkor untuk berbulan madu lah. Tapi chalet ataupun hotel di pulau menawarkan harga yang agak mahal. Jadi mereka pun meninjau lah di kawasan Lumut sehingga ke Setiawan. Nama hotel Yop tak dedahkan di sini, tapi apa yang diberitahu oleh Yop, hotel tersebut terletak di kawasan antara Lumut dan Manjung, di mana rate harga di kawasan tersebut masih lagi dalam bajet mereka untuk 3 hari 2 malam, dan jumlah yang perlu mereka bayar tidak sampai RM200 Malaysia. Jadi lebihan duit tu bolehlah mereka gunakan untuk berjimba katanya. Yop mula check-in kira-kira hampir pukul 1 tengah hari selepas penat mencari tempat untuk mereka menginap. Jadi Yop pun memerhatilah keadaan sekeliling hotel. Kata Yop, walaupun hotel tersebut murah, tapi dalamannya hotel ni sangatlah cantik dan mewah. Tapi agak sunyilah, mungkin kerana waktu kami bercuti bukan pada hujung minggu tapi pada hari bekerja. Kami ni memang merancanglah sebab kami ni perlukan privasi dan untuk bersantai saja katanya. Jadi selepas selesai dah pegang kunci, kami terus cari bilik kami yang terletak di tingkat 3 dengan menaiki lift. Sedang kami berbual, tiba-tiba bulu roma saya ni macam meremang tau. Dan saya dapat lihat air muka isteri saya pun berubah. Tapi saya tak tanyalah kenapa. Dan bila pintu lift terbuka, kami pun keluarlah. Tapi kami terus senyap dan tidak berbual. Bilik kami yang bernombor 35 betul-betul berada di hujung koridor, hanya selang 3-4 pintu bilik lain. Tapi saya rasa macam jauh sangat tau. Sebab kalau nak diikutkan, tak sampai 2 minit kami dah sampai di depan pintu. Tapi seolah-olah jarak kami ni 10 minit jauhnya daripada pintu lift. Setelah sampai saja di depan pintu bilik, saya pun memberi salam sebelum kami masuk. Assalamualaikum. Wow, boleh dikatakan selesa jugalah bilik kami ni, walaupun harganya murah. Oleh kerana di tingkat 3 ni tak ada orang, bilik kami tu sangat sunyi dan perasaan seram tu adalah Edi. Tapi disebabkan saya ni penat pada waktu tu, saya pun ambil keputusan lah untuk mandi dan berehat. Jadi sedang saya mandi ni, isteri pula waktu tu sedang browsing social medianya. Tiba-tiba saya dengar macam ada suara seakan-akan dia sedang ketawa tau. Dalam hati saya fikir macam, ni isteri aku ke? Jadi selesai saja mandi, saya tengok isteri saya pula tertidur di katil. Mungkin dia penat agaknya. Jadi petang tu kami pun bersiap keluar, berjalan-jalan dan mencari tempat untuk makan malam. Setelah selesai semua urusan kami, malam tu kami pun berehatlah. Para pendengar semua, waktu tu lah macam-macam saya dengar. Selang beberapa minit, saya boleh dengar macam ada tapak kaki orang berlari tau. Lepas tu dia berhenti. Dan lepas tu selang lagi beberapa minit, ada lagi. Dan benda ni berterusan sampai pukul 2 pagi. Dan tiba-tiba, siapa malam-malam datang ketuk pintu bilik ni? Dan bila saya intai dari lubang pintu bilik hotel kami, tak ada siapa pun. Anda bayangkannya pendengar semua, apabila Yop sedang melihat luar balkoni hotel, ada sesuatu yang mengetuk pintu bilik Yop. Dan Yop pun terus buka pintu biliknya. Masya Allah, memang tak ada sesiapa pun di luar. Jadi kata Yop, saya pun memejamkan mata untuk tidur.
Rasa takut masih ada dan kejadian bunyi tapak kaki masih kedengaran sehingga saya tertidur katanya. Jadi keesokan paginya, saya dan isteri keluar awal lah untuk mencari sarapan dan pergi ke Pulau Pangkor. Dalam akal fikiran saya masih terbayangkan kejadian yang berlaku semalam. Tapi saya legalah yang isteri saya masih tak tahu apa-apa. Jadi selepas kami selesai membeli snack serta beberapa barang seperti cenderamata dan pakaian, di mana kami putuskan kembali ke hotel untuk berehat sebelum kami keluar semula untuk makan malam. Dan apa yang mengejutkan kami, suami isteri lah, ada seseorang yang sedang menunggu di depan bilik kami. Dan bila saya mendekati beliau dan menepuk bahunya, terkejut dia dibuatnya. Dan saya pun tanyalah, kenapa duduk kat depan bilik kami, nak tunggu siapa kan? Jadi dia pun menjelaskanlah hasratnya untuk mengemas bilik kami. Saya hairan sebab tak ada sesiapa pun di antara kami yang menelefon ataupun pergi ke lobi untuk meminta khidmat room service. Jid, boleh saya tahu tak siapa yang call untuk room service? Siapa? Bukan encik ke yang call? Saya dengar suara encik pun saya dah cam. Encik yang call rasanya suruh datang lepas pukul 4 petang kan? Baru tadi pukul 2 encik call. Hah? Tapi saya tak ada call untuk apa-apa servis. Lagipun kami semua keluar awal untuk pergi breakfast awal pagi tadi. Tapi kenapa awak tunggu dekat sini Sekarang dah hampir pukul 5 ni. Tak adalah, tadi saya datang terus ketuk pintu bilik. Tak ada orang pula yang menyaut. Jadi bila saya nak ke bilik hujung koridor ni, ada pula orang cakap tunggu kejap. Jadi saya cakap nanti saya datang balik lah lepas saya siap kerja saya sementara menunggu dia. Dia tu siapa? Minta maaf lah encik, saya tak tahu. Dia cuma cakap tunggu kejap je. Tapi saya pasti tu macam suara encik. Macam ni lah, tak apalah. Awak boleh buat kerja awak yang lain. Tak apa, bilik ni okey lagi dan tak perlulah room service. Saya minta maaf lah atas kesulitan yang berlaku. Saya rasa ini miscommunication lah. Betul ni? Kalau macam tu saya pergi buat kerja saya di tingkat lain dululah ya. Yalah, baik. Bila difikirkan balik, saya dah mula tak sedap hati dengan kejadian yang berlaku lewat malam yang lepas. Tapi manakala hari ni pula tiba-tiba balik je kami didatangi pekerja hotel yang mengatakan ada orang yang meminta untuk mengemas bilik kami. Jadi isteri saya tanyalah, ada apa dia tunggu kat depan bilik kita? Saya cuma cakap tak ada apa-apa, mungkin isu salah faham. Jadi sebaik saja isteri saya membuka pintu bilik hotel kami. Abang, bilik kita bang, bersepah ni bang. Ada orang masuk ke? Barang-barang dalam bilik kami bersepah dengan selimut dan cadar macam ada orang tarik, dengan gambar yang tergantung pun terjatuh. Apatah lagi cawan dan pinggan, mangkuk kaca, semua pecah penuh atas lantai. Jadi saya pesan pada isteri supaya jangan sentuh apa-apa dan saya terus maklumkan pada pihak hotel lah. Dan katanya mungkin ada yang pecah masuk untuk mencuri barangan berharga. Jadi pekerja yang berada di hadapan pintu kami, macam dia ni dituduh lah, dan pihak hotel terus menghubungi polis. Dan selepas selesai pihak polis mengambil keterangan semua pihak, bahagian pengurusan hotel menyemak semula rakaman CCTV. Dan apa yang mengejutkan kami, selepas kami keluar pada pukul 9 pagi dan tiada siapa pun yang masuk ke dalam bilik kami. Dan pekerja tadi yang saya masukkan tadi jelas kelihatan datang ke bilik kami untuk dan mengutuk pintu lah, dan terus masuk ke bilik sebelah untuk membuat kerjanya. Barangan saya seperti laptop dan televisyen milik hotel masih berada di dalam bilik dan tidak terusik. Dan pihak polis mengatakan kejadian yang berlaku di luar kawasan hotel. Mereka pun terus menjalankan siasatan mereka pada hari tersebut. Jadi pihak hotel pula memohon maaf pada kami atas perkara yang berlaku dan katanya kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Dan pekerja yang tertuduh tu dah lama berkhidmat dan mustahil bagi dirinya untuk melakukan perkara yang sebegitu. Sebagai tanda mohon maaf, pihak hotel memberi kami tinggal di bilik lain yang lebih selesa untuk satu lagi malam.
Saya pun tak banyak cerita dan terima je lah. Tapi pada malam yang terakhir, saya masih lagi dengar bunyi tapak kaki yang sama, tapi bunyinya tidak sekuat seperti apa yang saya dengar ketika berada di bilik hotel yang lama. Sehinggalah saya tertidur dan dikejutkan oleh isteri, dan kami pun bersiap untuk meninggalkan kawasan hotel tersebut. Niat saya cuma ingin bercuti dan berehat bersama isteri. Sebaliknya, pengalaman seram yang saya dapat. Dan itulah pengalaman saya ketika saya berada di hotel bajet di Lumut, Perak. Baiklah, berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Yop, di mana kisah ni dikirimkan oleh Yop sendiri melalui aplikasi Facebook, dan katanya dia ternampak post yang saya kongsi di salah satu grup seram. Jadi Yop pula pernah bagi tahu yang dia pernah berkongsi kisahnya di Facebooknya sendiri pada tahun 2014. Boleh dikatakan kisah yang berlaku ni seram dan ada juga bahayanya. Jika ditakdirkan kes yang berlaku ni betul-betul kes jenayah, mungkin lagi teruk nasib Yop, dan alhamdulillah tiada perkara buruk yang berlaku. Satu cerita yang menarik bagi saya sebab apa yang diceritakan oleh Yop ni sangat jelas dan saya boleh bayangkan situasi beliau. Jadi episod pada kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni, dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com, dan boleh juga DM di Facebook seperti apa yang dilakukan oleh Yop lah. Dengan ini sekian saja daripada saya. Kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.